Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang saya hormati Dr. Nur Azizah binti Ahmad selaku pensyarah kursus SSWTK 1033 Isu dan Polisi Sosial. Nama saya Dana Batrisha binti Rahaizat bernombor metrik 302007. Tajuk isu yang saya akan bincangkan ialah penderaan terhadap kanak-kanak. Penderaan kanak-kanak merujuk kepada segala bentuk penganiayaan, keganasan atau tindakan yang mendatangkan kemudaratan fizikal, emosi atau seksual terhadap kanak-kanak, termasuk pengabaian terhadap keperluan asas mereka. Penderaan ini boleh dilakukan oleh orang dewasa, termasuk ibu bapa, penjaga, guru atau individu yang berkuasa ke atas kanak-kanak. Jenis-jenis penderaan kanak-kanak. Yang pertama ialah penderaan fizikal. Ini melibatkan penggunaan kekerasan yang menyebabkan kecederaan kepada kanak-kanak. Contohnya memukul, menampar, menendang, membakar atau mencubit kanak-kanak. Kesan fizikal penderaan ini termasuk lebam, patah tulang atau luka yang kelihatan. Penderaan seksual berlaku apabila seseorang dewasa atau orang lebih tua terlibat dalam aktiviti seksual dengan kanak-kanak. Ini termasuk sentuhan yang tidak diingini, merogol atau menunjukkan bahan bijah kepada kanak-kanak. Penderaan seksual sering berlaku di tangan seseorang yang dikenali oleh mangsa, seperti ahli keluarga atau penjaga. Penderaan emosi. Ini merujuk kepada tindakan yang menyebabkan kerosakan emosi atau psikologi kepada kanak-kanak, seperti penghinaan, cemuhan, ugutan atau menjatuhkan maruah kanak-kanak secara berterusan. Ia boleh memberi kesan yang mendalam terhadap harga diri kanak-kanak dan perkembangan mental mereka. Akhir sekali ialah pengabaian. Pengabaian berlaku apabila ibu bapa atau penjaga gagal menyediakan keperluan asas kanak-kanak, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan penjagaan kesihatan. Ini boleh menyebabkan kanak-kanak terdedah kepada bahaya dan gangguan perkembangan fizikal atau mental. Statistik kes penderaan kanak-kanak di Malaysia menunjukkan peningkatan yang ketara. Berikut adalah penerangan mengenai trend dan jenis penderaan yang dilaporkan dalam tempoh tersebut. Terdapat peningkatan jumlah kes penderaan kanak-kanak yang dilaporkan kepada pihak berkuasa sepanjang tempoh ini. Kes penderaan kanak-kanak di negara ini menunjukkan peningkatan membimbangkan sejak 2 tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, ia berikutan kes penderaan kanak-kanak dilapor meningkat kepada 6,740 kes tahun lalu berbanding 6,144 kes pada 2021. Lebih menggusarkan, setakat Ogos lalu, 5,216 kes penderaan golongan itu diterima Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Hingga Ogos 2023, 1240 cases. Dalam menangani kes penderaan kanak-kanak di Malaysia, terdapat beberapa dasar dan akta yang boleh digunakan untuk melindungi kanak-kanak dan memberi tindakan undang-undang terhadap pelaku. Yang pertama ialah Akta Kanak-Kanak 2001 adalah perundangan utama di Malaysia yang melindungi kanak-kanak daripada penderaan, pengabaian, eksploitasi dan keganasan. Yang kedua ialah Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 2017. Akta ini diperkenalkan khusus untuk menangani jenayah seksual terhadap kanak-kanak, termasuk penderaan seksual yang seringkali sukar dikesan dan dilaporkan. Berita mengenai penderaan kanak-kanak sering melibatkan kes-kes tragis di mana kanak-kanak menjadi mangsa keganasan fizikal, seksual, emosi atau pengabaian oleh orang dewasa, termasuk ahli keluarga atau penjaga. Kes penderaan ini boleh berlaku di rumah, sekolah atau tempat jagaan dan sering mendapat perhatian umum kerana kesan buruk yang mendalam terhadap mangsa. Berikut adalah cara pekerja sosial menangani kes penderaan kanak-kanak. Yang pertama ialah pengesanan awal adalah langkah pertama dalam menangani kes penderaan kanak-kanak. Pekerja sosial akan mengkaji laporan atau tanda-tanda penderaan yang dilaporkan oleh pihak sekolah, jiran atau anggota masyarakat. Ia ialah memantau kes secara berterusan selepas tindakan perlindungan diambil. Pekerja sosial akan terus memantau perkembangan kanak-kanak, keluarga mereka secara berkala. Ini untuk memastikan tiada lagi kejadian penderaan berlaku dan kanak-kanak mendapat penjagaan yang baik. Lawatan susulan dilakukan ke rumah atau tempat tinggal kanak-kanak untuk memastikan keselamatan mereka dan untuk menilai kemajuan pemulihan emosi dan fizikal.